Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu nak sambung lagi di bawah tajuk penakkulan logik. Rujuk kepada muka surat 60, praktis kendiri 3.1b iaitu penafian. Untuk satu-satu penyataan, kalau kita nak nafikan dia, kita akan gunakan perkataan tidak ataupun bukan mengikut kesesuaian. Macam mana nak tahu sesuai ke tak? Bila awak baca tu bunyi dia sedap. Awak belajar bahasa Melayu kan? So, awak boleh tentukan ayat yang awak nak bina tu sesuai dengan tidak ataupun bukan. Okey, tengok soalan pertama. 819 ialah gandaan 9. Macam mana kita nak nafikan 819 bukan gandaan 9? Okey. Soalan nombor 2. Lelayang mempunyai dua paksi simetri. Apa yang sesuai kita gunakan? Lelayang tidak mempunyai dua paksi simetri ataupun lelayang bukan mempunyai dua paksi simetri? Lelayang, yang sedap nak dibaca, lelayang tidak mempunyai dua paksi simetri. Okey, soalan yang ketiga. Kon mempunyai satu muka melengkung. So, yang sesuai kita gunakan ialah kon tidak mempunyai satu muka melengkung. Okey, untuk soalan nombor 4, dua garis selari mempunyai kecerunan yang sama. So, yang sesuai ialah dua garis selari tidak mempunyai kecerunan yang sama. Dua garis lari tidak mempunyai kecerunan yang sama. Okey, yang terakhir sekali, semua persamaan kuadratik mempunyai dua punca sama. Jadi, apakah perkataan yang sesuai? Bukan semua persamaan kuadratik mempunyai dua punca yang sama. Okey, boleh untuk praktis kendiri 3.1. Okey, sesuaikan sama ada nak guna tidak ataupun bukan. Okey, kita sambung kepada praktis kendiri 3.1c, menggabungkan pernyataan P dan Q menggunakan perkataan yang diberi dalam kurungan. Okey, so macam mana kita nak gabung? Macam bahasa Melayu lah. Okey, kalau perhatikan pernyataan P ini, 2 ialah faktor perdana bagi 6. Q, 3 ialah faktor perdana bagi 6. Kalau perhatikan, ayat dia, 2 ni subjek, 3 ni pun subjek. Predikat dia belakang ni. Dia menggunakan ayat yang sama. Jadi, bila ayat yang sama macam ni, tak perlu salin 2 kali. Okey, dia akan jadi 2 atau 3 ialah faktor perdana bagi 6. Kita gabungkan dia, ayat yang sama tak perlu salin 2 kali. Jadi yang depan sahaja kita buat 2 atau 3 ialah faktor perdana bagi 6. Okey, boleh. Untuk soalan B, kita nak gabungkan ayat kon mempunyai satu bucu dan kon mempunyai satu satah. Kalau perhatikan, kon ni benda yang sama kan? Jadi ingat petua cikgu bagi, jangan salin benda yang sama 2 kali. So, macam mana kita nak letak dan? Okey, dia akan jadi macam ni. Kon mempunyai satu bucu dan satu satah. Okey, boleh? Nampak? Ayat perkataan yang sama, cikgu takkan ulang 2 kali. Dia akan close sekali je.
Kon mempunyai satu bucu, kon mempunyai satu satah. Jadi bila kita gabung, kon mempunyai satu bucu dan satu satah. Okey, untuk C, rhombus ialah segi empat selari. Trapezium ialah segi empat selari. Macam mana kita nak gabungkan rhombus dan trapezium? Ialah segi empat selari. Okey, ayat yang sama tak perlu salin dua kali. Ini kaedah kita menggabungkan pernyataan menggunakan perkataan atau, ataupun, dan. Okey, seterusnya cikgu sambung soalan nombor 2, menentukan nilai kebenaran bagi pernyataan majmuk yang diberi. Okey, soalan A, 49 ialah gandaan 7 dan nombor kuasa 2 sempurna. Maksudnya apa kat sini? 49 ialah gandaan 7, 49 ialah nombor kuasa 2 sempurna. Okey, kita uji betul tak 49 ni gandaan 7? Dalam sifir 7 ada 49 tak? Ada, ya, betul. Okey. Nombor kuasa 2 sempurna. Adakah 49 ni bila tekan punca kuasa 2, 49 dapat jawapan nombor bulat? Bila awak tekan kalkulator, ya, awak akan dapat 49 tu punca kuasa 49 ialah 7. So, dia adalah nombor kuasa 2 sempurna sebab awak dapat nombor yang cantik bila awak tekan kalkulator punca kuasa 49. So, dua-dua betul. Kalau dua-dua betul, dia punya kata penyambung pula ialah dan, maka ini adalah pernyataan yang benar. Okey, seterusnya soalan B. 3 jam sama dengan 120 minit dan 4 minit bersamaan 240 saat. Okey, kita tengok. Jam nak tukar kepada minit, kita kena darab dengan 60. Okey, 3 darab 60 dapat berapa? Tekan kalkulator, kita akan dapat 180. So, betul tak ni? Salah. So, pernyataan yang pertama ni salah. Okey, 4 minit sama dengan 240 saat. 1 minit 60 saat, jadi 4 minit, 4 darab 60 dapat 240. Okey, pernyataan ni betul. Tapi sebab penyambung kata dia dan, bila dan mesti dua-dua betul, baru benar. Bila ada satu salah, dia jadi palsu. Okey, so kalau dan kena dua-dua betul, baru jadi benar. Kalau ada satu salah, dia dah jadi palsu. Okey, soalan C. Untuk C, perkali bagi 9X ialah 9 dan 9 kuasa kosong sama dengan kosong. Jadi, kita uji guna kalkulator. 9 kuasa kosong, tekan kalkulator dapat apa? Kita dapat 1. So, yang ni salah. Kata penyambung dia apa? Dan. Dan bila ada satu je salah, automatik dia akan jadi palsu. Okay, seterusnya, 3 ialah elemen dalam 125 dan 89 adalah subset bagi 6, 7, 8. Okay, cuba tengok kat sini. 3 ni ada tak dalam 125? Tak ada kan? So, salah. 8, 9 ada tak dalam ni? Pun tak ada. 8 je ada, 9 tak ada. Kata penyambung dia dan. Cikgu bagi tahu dah tadi, kalau dan kena dua-dua betul baru dia benar. Bila ada salah je, automatik dia akan jadi palsu. Okey, soalan E. 2/9 boleh diungkap sebagai perpuluhan berulang atau kurang daripada 1. Okey, cuba tekan kalkulator. 2/9. Nombor dia berulang-ulang tak? Ya kan? Okey. Kurang daripada 1. Betul tak 2/9 tu kurang daripada 1? Betul lah, nilai dia bila awak dapat dalam perpuluhan 0 point something. So, ni betul. Kalau atau ada satu betul je dikira benar. Cikgu ulang balik. Kalau dan, sebab ini kata penyambung dia atau. Okey. Kalau dan kena ada 2 right baru benar. Kalau atau satu betul je terus dah jadi benar. Okey, tengok soalan F.
4/5 atau 5/4 ialah pecahan wajar. Okey, pecahan wajar ni apa? Pecahan di mana pengangka lebih kecil daripada penyebut. Pengangka dia dekat atas. Kat atas dia kecil, bawah dia besar. Kalau atas besar, bawah kecil, dia dipanggil pecahan tak wajar. Okey, so sekarang kata penyambung dia atau. Okay, kalau dia jadi benar, bila ada satu je betul, dia automatik akan jadi benar. So, 4/5 ialah pecahan wajar. 5/4 bukan pecahan wajar. Dia tak wajar sebab atas besar pada bawah. Walaupun ada satu tanda right, tapi sebab kata penyambung dia atau, dia dah jadi benar. Okay, soalan G. 6 atau 8 ialah nombor ganjil. Okey, nombor ganjil ni apa? Nombor selain daripada sifir 2. Okey, 2, 4, 6, 8 tu kita panggil sebagai nombor genap. Okey, betul ke tak? 6 ialah nombor ganjil. Salah. 8 ialah nombor ganjil. Salah. So, kalau atau kena ada satu tanda right baru benar. Sekarang ni dua-dua salah. Maka dia adalah palsu. Okey, untuk soalan H, kita uji guna kalkulator. Punca kuasa 4 bagi 64 sama dengan 2. Atau 2 kuasa 3 sama dengan 8. So, kalau awak dapat saja satu betul, okey, ni betul, maka dia adalah penyataan benar. Okay. So, nak kena ingat, dua perkara je sebenarnya nak tentukan nilai kebenaran bagi pernyataan majmuk. Okey, kalau penyambung kata dia dan, kena ada dua right, baru benar. Kalau penyambung kata dia atau, kena ada satu right, dia akan jadi benar. Sebaliknya, semua adalah palsu. Okey, boleh? So, cikgu harap dapat selesaikan latihan yang cikgu berikan dan hantar pada Google Form. Okey, terima kasih.